Sesi wawancara kita pada pagi ini nak berkatakan mengenai dengan komplikasi diabetes yang tidak terkawal. Jadi kita nak bersama dengan tetamu undangan kita iaitu Dr. Muhammad Mikhail Joseph, iaitu pakar perubatan penyakit kencing manis dan endokrin dari Perak Community Specialist Hospital. Jadi Assalamualaikum ya Doktor. Waalaikumsalam. Ya, okey. Tadi saya difahamkan nak berkatakan tentang penyakit diabetes ini ya. Sebenarnya penyakit yang membahaya lah. Penyakit diabetes ini itu satu penyakit yang tak menjangkitkan tapi dia agak membahaya. Jadi kan mungkin untuk permulaan mungkin boleh ceritakan dululah tentang bagaimana agaknya keadaan ataupun senario ya penyakit diabetes di negara dan juga di negeri kita, Doktor. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya. Di negara kita, setiap 4 tahun ada kajian kebangsaan tentang kesihatan. Kalau yang terbaru pada tahun 2015, kaji selidik 20,000 penduduk. Dia dapati dewasa yang berumur 18 tahun ke atas, 17.5% sebenarnya mengidap penyakit kencing manis. Ini termasuk kes baru dan juga kes yang sedia ada. Di negeri kita, Perak, 19.4% dewasa mempunyai kencing manis ya. Kalau kita tengok kes baru, 7.4% di Perak sebenarnya mempunyai kencing manis. Walaupun Perak bukan yang tertinggi, tapi dia antara yang top 5 lah. Okey. Jadi itu sesuatu yang perlu kita fikirkan, mungkin dari segi gaya hidup kita lah kan, untuk mengelak daripada penyakit diabetes ini. Itulah kadang-kadang kan doktor, kita tak sedar kan yang kita ni ada mengidap penyakit-penyakit begini kan. Jadi itulah kita kena pasti daripada awal ataupun ambil maklum lah tentang kesihatan kita ya. Nak tahu juga ni apa agaknya faktor-faktor ya, faktor-faktor risiko seseorang itu boleh mendapat penyakit diabetes ni ya doktor. Okey, faktor dia boleh dibagi kepada faktor yang boleh kita kawal dan faktor yang kita tak boleh kawal lah. Seperti riwayat hidup, maksudnya sejarah keluarga lah. Kalau keluarga ada kencing manis, kalau dari genetik baka kita tak boleh buat apa, tu tak boleh kawal. Tapi yang boleh kita kawal ialah masalah obesity, berat badan, orang yang mempunyai gaya hidup yang kurang sihat, sedentary yang orang kata, maksudnya tidak aktif, tak bersukan, makanan yang tak terjaga, tidur yang tak terjaga, masalah kolesterol, darah tinggi. Jadi dia lebih kepada masalah gaya hidup sebenarnya. Jadi yang tu sebenarnya kita boleh kawal, tapi kalau tak dikawal memang kencing manis akan jadi lebih tinggi dan komplikasi dia pun akan lebih teruk. Oh, jadi itu antara dia punya faktor-faktor risiko seseorang tu boleh mendapat penyakit diabetes ini ya. Okey, dan nak tahu juga ni kalau seseorang tu dia rasa macam apa tanda-tanda ataupun simptom gejala. Tanda-tanda ni macam Nani cakap tadi, sebenarnya ada orang memang tak ada tanda, tapi tanda yang kita patut tahu ialah biasanya susut berat badan tanpa sebab. Tak ada exercise, tak ada diet, tapi berat badan semakin susut, tu satu tanda. Satu lagi kencing kerap terutama malam. Luka-luka yang lambat sembuh terutama pada bahagian kaki ataupun pada bahagian kemaluan, kulat, jangkitan kulat, ataupun sentiasa jatuh sakit. Itu pun kena ni lah. Semakin dahaga, selalu dahaga walaupun dah minum. Selalu lapar, baru makan dalam setengah jam, 2 jam nak makan lagi. Benda-benda macam ni walaupun kita pandang remeh, tapi kalau ada risiko macam saya cakap tadi, pergilah berjumpa doktor, pergi buat pemeriksaan. Okey. Jadi boleh buat saringan lah untuk kita kesan penyakit diabetes ni boleh. Kalau buat saringan tu bagaimana cara yang maksud saya susah ke? Macam setengah orang fikir macam takutlah nak begini dia orang takut ambil darah ke apa sebagainya. So mungkin boleh cerita dari sudut prosedur atau macam mana kita nak saring. Saringan yang terbaik ialah sebenarnya memeriksa darah. Darah tu tak adalah ambil banyak, sikit saja. Jarum pun sekarang dah kecil-kecil ya. Jadi kalau nak buat confirmation test yang pasti, kita ambil darah dan kita hantar ke makmal. Itu akan berikan satu bacaan di mana kita akan tahu seorang tu mengidap kencing manis ataupun tidak. Level biasa yang kita kata tu, kalau berpuasa, fasting, 7 milimol ke atas kencing manis lah. Kalau kita buat random, rawak secara pada masa bila-bila masa, ialah 11.1 ke atas. So ini dua level ni sangat kena tahulah. Cara lain boleh cek kencing, boleh yang cucuk dekat hujung jari tu, tapi yang ni semua saringan saja, tak 100%. Okey, dan ni nak tanya tentang apa agaknya ya komplikasi diabetes ni doktor. Okey, komplikasi diabetes ni sebenarnya
dia meliputi seluruh tubuh badan kita lah. Tapi kalau untuk pemahaman, kita boleh bagikan kepada sesuatu yang acute. Acute ni dia jadi dengan mengejut dalam 1-2 hari. Dan satu lagi ialah jadi kronik. Orang perkataan kronik ni orang tahulah, benda yang jadi berbulan, bertahun. Acute ni sebenarnya sangat bahaya, di mana asid dalam darah akan naik satu tahap yang sangat tinggi yang boleh membawa maut. Komplikasi ni begitu orang tak kurang faham sebab jarang kita tengok. Tapi keadaan ni yang kita panggil diabetic ketoacidosis ni mesti merawat di ICU dan juga rawatan yang sangat rumit. Okey. Untuk mengelakkan ni ataupun untuk mengetahui ni, biasanya orang akan muntah-muntah, demam, sakit perut yang teramat teruk. Okey. Komplikasi yang kronik pula yang orang biasa cakap ialah masalah buah pinggang, kerosakan buah pinggang, kerosakan mata, penglihatan jadi buta, luka-luka pada kaki yang jadi ulcer yang sampai potong kaki. Kita dengar selalu. Pada orang lelaki pula biasanya dia menyebabkan masalah erection lah, mati pucuk. Wanita pula menyebabkan masa mengandung tu, menyebabkan komplikasi pada anak dan juga ibu semasa mengandung. Selain daripada tu, jantung, sakit jantung, serangan jantung, kelemahan jantung dan juga stroke. Semua penyakit ni adalah bersangkut paut dan rapat dengan kencing manis. Jadi lebih teruk kawalan kencing manis, lebih tinggi risiko dan lebih susah untuk rawat komplikasi dia. Okey, jadi itu dia komplikasi daripada diabetes ni. Macam mana nak kurangkan risiko mendapat komplikasi diabetes ni, doktor? Okey, sebenarnya mengurangkan komplikasi sama macam menjaga diabetes lah. Dia ada 3 faktor utama yang kita boleh buat. Yang paling utama ialah diet. Apa yang kita makan akan jadi gula. Walaupun benda tu tak rasa manis di mulut, tapi dia memang akan bertukar jadi gula. Contoh macam roti, nasi, semua tu dia bertukar jadi glukosa, jadi gula dalam badan kita. Jadi pengambilan gula yang berlebihan ataupun pengambilan karbohidrat yang berlebihan, salah satu punca kenapa gula dalam badan akan naik. Jadi jaga kesihatan diet, kurangkan memakan benda yang berkarbohidrat, berlemak. Itu satu benda yang penting. Lebih lagi kena tambah makan lebih serat, sayuran kena tambah-tambah. Dan buah-buahan pun kena jagalah. Kalau buah-buahan tempatan tu yang berlemak seperti mangga, durian tu, tu kena jagalah. Memang kalau kencing manis tak terkawal tak boleh. Yang keduanya ialah senaman. Senaman ni minimum yang disyorkan ialah 150 minit untuk seminggu. Jadi kalau nak buat lebih tu bolehlah teruskan. Tapi minimum 30 minit untuk 3 hari dalam seminggu pun sekurang-kurangnya dapat membantu kurangkan gula. Untuk orang yang lebih aktif boleh bersukan, main bola ke badminton apa-apa, ataupun buat senaman aerobik pun bagus juga. Sekarang saya tengok ramai yang buat kat office semua tu. Dan jangan jadi sedentary, jangan makan dan tidur. Dan yang lainnya ialah makan ubat mengikut apa doktor bagi tahu. Dan juga yang lainnya kurangkan stres, selalu kena cek gula, tahu kawalan kita macam mana. Dan jangan lupa untuk berjumpa doktor mengikut schedule yang ditetapkan. Penting. Okey, itu dia tips untuk mengurangkan risiko komplikasi daripada diabetes ini Jadi pesakit-pesakit diabetes ni mereka perlu mengambil ubat ataupun insulin lah yang dibakalkan oleh pihak hospital lah, oleh doktor kan. Okey, dan nak tanya juga, ada ke ubat diabetes ni ada kesan sampingan yang bahaya, doktor? Okey, sebenarnya semua ubat, tak kisahlah ubat kencing manis ke apa, semua ubat ada kesan sampingan dia. Tapi dengan cara berjumpa dengan pakar ataupun doktor, dia dapat memberi satu dos yang sesuai untuk setiap individu. Semua individu memerlukan rawatan yang berbeza. Walaupun kita kata walaupun kembar iras, tapi rawatan kencing manis ni mungkin berbeza. Jadi kita tak boleh kata kalau kesan sampingan jadi pada seseorang tu jadi pada orang lain. Tidak. Dia tak sama, digantung pada badan seseorang. Ya, betul. Jadi kesan sampingan ada, tapi kena ambil ubat mengikut keperluan individu. Dan doktor boleh tukar ubat kalau ubat tu tak sesuai.
So yang ni termasuk jugalah untuk ambil insulin ke ataupun ubat pil yang makan pun sama juga. Kadang tu kalau dah dijadualkan makan ubat, ada yang skip ubat tu, tak makan lah kan. Itu tak boleh lah. Satu lagi konsep yang orang ada ialah kalau makan ubat kencing manis rosak buah pinggang. Ini selalu orang tanya. Sebenarnya dia bukan ubat merosakkan buah pinggang. Apa yang doktor kata ialah bila buah pinggang dah rosak, tak boleh makan ubat itu. Bukan ubat itu merosakkan. Tidak. Itu sebenarnya konsep disalah faham. Okey. Jadi itu ya tentang penyakit diabetes ini, komplikasi akibat diabetes. Dan kalau dah diberikan ubat atau insulin yang disyorkan oleh doktor tu, kenalah diambil secara berterusan kan. Dan kita periksa lah kesihatan kita secara berkala ya. Jadi doktor, sebelum penyakit diabetes ni, orang yang mengidap penyakit diabetes ni, sebelum dapat komplikasi yang negatif tu, jadi mereka ni perlu mengurangkan risiko komplikasi diabetes ni, seperti yang doktor sebutkan tadi lah. Kena ada diet yang seimbang, bersenam, ambil ubat dan juga insulin yang tentukan oleh doktor kan. Buat pemeriksaan berkala kan. Okey. Dan nak tanya juga untuk mereka yang ada penyakit kencing manis ataupun diabetes ni kan, mereka mengandung kan ataupun nak mengandung lagi, boleh ke ataupun ada apa perkara yang perlu mereka ikuti lah? Okey, kalau mereka yang sudah ada kencing manis dan ingin mengandung, yang penting sekali ialah kawal kencing manis tu dulu pada tahap yang disyorkan oleh doktor. Biasanya kita kata dalam 7% ke bawah dia punya kawalan gula purata. Sebab kalau gula terlampau tinggi dan wanita tu mengandung, dia boleh menyebabkan banyak masalah pada kandungan dan juga komplikasi kepada ibu. Jadi cara dia sama juga, diet, exercise dan juga ubat-ubatan. Jadi sebelum mengandung tu rancang dengan doktor sakit puan ke apa, dalam berapa tempoh, berapa lama dia nak mengandung, dan bagilah masa 6 bulan ke setahun ke untuk kawal gula dulu sebelum mengandung. Jadi ubat pun akan berbeza ke? Ya, akan berbeza. Jadi sebelum mengandung tu ubat dia berbeza. Tapi untuk wanita yang ingin mengandung, biasanya kita galakkan pakai insulin. Sebab insulin ni dari kajian menunjukkan kurang kesan pada bayi lah dalam kandungan. Sebab ubat-ubat pil ni mungkin ada kesan jangka panjang. Begitu ya. Okey. Dan kita pun dah sampai di penghujung sesi wawancara kita ya pada pagi ini, doktor. Jadi sebelum mengakhiri sesi wawancara kita, mungkin ada pesanan dan nasihat ya kepada masyarakat di luar sana ya. Sama-sama kita sentiasa bersedia untuk diri kita sendiri lah kan. Okey, untuk daripada penyakit yang berbahaya ya, doktor. Sebenarnya tak perlulah tunggu untuk dapat kencing manis baru nak pergi jumpa doktor. Kalau macam saya cerita tadi, keluarga mempunyai riwayat kencing manis yang tinggi, ramai ada kencing manis, hidup kita pun gaya hidup yang tak sihat, pergilah buat ujian berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali ya. Untuk mereka yang dah ada kencing manis tu, ingat macam saya kata, diet yang paling utama, diikuti dengan senaman. 80% daripada kawalan kencing manis adalah dengan pesakit sendiri. 20% je doktor dapat tolong dengan ubat, dengan insulin ke apa. Jadi semua di tangan pesakit tu sendiri. Jadi kena buat gaya hidup yang sihat. Okey. Jadi itulah nasihat daripada doktor. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Dr. Muhammad Mikael Joseph, iaitu pakar perubatan penyakit kencing manis dan endokrin dari dari Perak Community Specialist Hospital yang bersama kita pada pagi ini. Okey. Terima kasih banyak ya doktor. Okey, sama-sama. Okey, dan terus bersama Perak FM, ada hiburan dan juga informasi.